Inilah web Mina So, muka sendiri je dah nampak ni. Hai guys, Assalamualaikum. Salam. Anis, hi, morning. Okay, cantik. Oh, tak dapat muka hari ni. Hi guys, morning guys. Rajdan, Hanis, Nani, Badrisha, morning, good morning. Countdown lebih kurang lagi plus minus 3-4 hari lagi guys nak masuk sekolah ni. Waduh. Ini berat banget ni. Kau dah ready? Nervous. Oh, esok saya balik asrama betul. Saya pun nak cakap benda yang sama dengan student asrama juga. Esok hari Sabtu dah ke? Oh, mesti sekolah awak hari Ahad ni sekolah kan? Masuk awal sikit lah. So, dah siap homework ke? So, dah siap homework ke? Korang tu dah siap homework ke? Oh, siap lah korang lepas ni cikgu duduk kejar-kejar ni. Oh, Adam, thank you Adam. Udahlah, saya baik. Okey. Cik. Alah, ramai tak siap lagi ni. Ramai je yang buat relax, buat tahu kan. Cikgu siap bagi warning, kena siapkan sebelum pergi sekolah. Kalau tak siap, buat apa? Tak pergi sekolah. Macam tu tak siapkan lah. Saya dah siap dah. Cikgu bagi tips nak bagi cikgu marah sebab tak siap. Bagi tips tak nak bagi tips tak nak bagi cikgu marah sebab tak siap homework. Wish, kenapa kena bagi tip yang bukan-bukan pula ni? Mana kau tahu itu kerja korang lah buat homework. Aduh. Puji dia nampak muda. Tak apa, tak siap ramai-ramai nanti kena denda ramai-ramai. Ini yang tak bagus ni. Ni yang orang Malaysia duk buat sekarang ni tuan-tuan puan. Inilah orang Malaysia tengah buat. Berpakat benda-benda gila macam ni. Tahu maksud saya apa? Tak boleh buat homework je, buat petition. Ada masalah sikit je buat petition. Orang macam ni ni. Aduh, sedih lah. Nanti bagi kata before masuk asrama tau. Aduh, korang masuk asrama je pun kau masuk penjara. Sedih apa ni? Alah, saya sedih. Bukan masuk penjara. Masuk asrama kot. Oh, asrama macam penjara rasa. Ya ke? Mana ada? Best tapi jap. Kalau masuk COVID je ni, kalau asrama tak ada outing kan? Kan? Ya kan? Tak ada kan? Apa macam live korang? Saya pun tak tahu lagi apa SOP asrama sekarang ni. Parents boleh datang ke? Tak boleh datang melawat? Tak boleh juga. Lagi teruk pada penjara ambil barang dekat guard je. Okay, faham. So maknanya korang akan jumpa balik semua orang dunia luar ni raya lah. Seminggu sebelum raya ke 3 hari ke sah. Balik beraya kan. Walau weh. Kat asrama saya tak ada kicap. Itu satu hukuman. Apa benda ya? Kat asrama saya tak ada kicap. Itu satu hukuman. Cakap apa ni? Tak faham. Ni guna buat webinar ke? Ya, ni guna buat webinar. Form 1 mesti homesick. Form 1? Kau ada dalam ni ada juga. Bukan form 3 je. Semua level ada ke? Wajib bawa kicap tau, sir. Oh, ya. Saya dulu asrama tak bawa kicap pula. Kenapa nak kena bawa kicap ni? Sir nampak muda. Kenapa? Sebelum nampak tua ke apa? Majid lah makan. DM tawar. Korang ni bukan hari-hari tawar tau tak. Dia bukan hari-hari tawar tau. Dia ada hari-hari dia. Tapi setahu saya lah, kalau asrama kan bulan puasa, setiap hari makan sedap babe. Hari-hari ada aiskrim. Betul tak? Cakap dah. Hari-hari air kodil, air manis. Ramadan memang mewah ya. Kau tahu kan benda ni kan. So jadinya asrama awak kedekut. Alah. Tahulah korang.
Okey, belajar apa hari ni? Memang saya tak sediakan nota langsung. Tak sediakan nota langsung. Kenapa kabur? Kenapa kabur? Fokus, fokus. Fokus. Kenapa saya tak sediakan nota langsung? Number one reasonnya ialah saya nak kena diagnose hari ni sebab this is our first time ilmu free untuk 2021. Tolong cari yang baru ni. So jadinya saya nak kena tahu dulu dia punya pattern, bagaimana, macam mana korang punya kelemahan, kelebihan, kat mana silapnya. So jadi daripada tahu semua tu, next time ada lagi ilmu free yang akan mendatang. Saya dah tahu nak buat apa dah dan saya boleh bagi tahu dekat saya punya team mat terutamanya subjek apa yang, topik apa terutamanya daripada form 2 ke form 1 yang korang betul-betul lemah lah. Bila kata ilmu free ni tak semestinya form 3 ya, tak semestinya form 3, termasuk juga form 2, termasuk juga form 1. Sebab tu kita adakan ilmu free ni atas tujuan ilmu free ni lah time yang kita boleh look up balik kita punya kisah silam dan betulkan. Gitu. Kau punya kisah silam cantik tak cantik? Cantik tak cantik? Tak cantik. Sebab itulah, sebab ada orang cakap lah, so cakap terus terang lah, PT3 ni sejak saya dah join MC Plus, saya punya PT3 pula, Form 3 saya ni on track lah, cantik lah sir. Indices, index, bentuk piawai, matematik pengguna, lukisan berskala, saya boleh ikut lah sir. Tapi saya risau satu lah sir. Saya ada masalah kisah silam. Dulu Form 2 cakap terus terang saya memang tak belajar. Form 1 pun saya tak belajar sangat. So jangan risau. Sebab itulah kami dekat MC Plus ni ada ilmu free bagai-bagai semua ni. Macam-macam ada. Ada time machine lah. So korang nantikan je. Time tu kita betulkan kisah silam. So bukan Form 3 semata-mata bila rasa ni. Okay, ada orang kata, sir, saya rasa Form 3 senang. Better Form 2, sir. Senang better daripada Form 2 kot. Perkataan dia. Ya ke? Betul ke? Form 3 lagi senang daripada Form 2 ke? Ya kan? Semua setuju ke benda ni? Saya rasa tak tau. Sebenarnya kenapa korang rasa Form 3 senang ni, cuba kau ingat balik semuanya. Dia semua ni jadi lepas korang dah start join MC Plus sebenarnya. Kau punya mentality tu dah kena basuh lah. Kau dah kena kelorok kau dengan kami sebenarnya tau. Dah mentality tu dah jadi macam mentality champion and fighter. Kau macam, aku tak boleh, I will never say no. Perasan tak? Ya, betul. Sebab itulah kami nak buat benda yang sama juga. Sebab kami tak sempat jumpa awak masa Form 2 dengan Form 1 dulu-dulu. Kami buatlah benda-benda macam ni. Okay, tuan-tuan puan, sebab tu kat kelas saya cukup marah betul. Siapa student kata yang no, susah lah sir, no, lembik. Saya kalau minta, kadang-kadang saya DM dia privately, kau berhenti je lah MC Plus. Saya cakap terus terang. Sebab orang macam tu saya tak perlukan dalam saya punya team. Because of team kita ni perlu fighter dan juga fighter. Yang lembik-lembik ni tak payahlah ada lah. Sedih lah rasa. Faham? Okay, let's go. So hari ni saya sharekan skrin korang. Nak tunjuk sikit kisah silam korang lah. Hari namanya lah kisah silam cek. Guys, tengok skrin korang sekarang ni. Ni tak ada nota ni, tak ada korang. Kejap lagi insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya hantar kat korang nota ni terus. Alright. Macam ni. Cuba tengok kat skrin. Nampak sekarang? Guys, tolong respon sikit. Nampak? Okey, nampak. Ni soalan nota ni saya ulang sekali lagi kali yang kedua. Nota ni tak akan ada kat korang sekarang, kat tangan korang tak ada sebab saya perlukan 1 jam ni korang fokus dekat skrin saya je. Saya tak nak siapa-siapa pun salin. Okey, so korang boleh zoom zoom in, zoom out, tak ada masalah. Nak tukar-tukar saya punya kamera ke besar kecil tak ada masalah. And fokus saya sejam pertama ni ialah nak tengok korang punya knowledge. Itu saja. Okey, cuma kita tengok jap list of chapter. Kalau korang perasan, kau tak tahulah korang ingat ke tak, masa form 1 dengan form 2, dua-duanya ada 13 chapter tau. Dah run sebenarnya 26 chapter sebenarnya. Persoalannya sekarang ni ialah korang ingat ke 26 chapter tu? Mesti kau cakap, ya Allah, berapa asal lah macam ni. Ya Allah, banyak juga punya. Ya Allah. 26. Yang korang dah run dekat form 3 baru-baru ni lebih kurang 3 chapter lah. Yes. Okay, saya percaya ada chapter yang korang betul-betul ngam, ingat. Ada yang chapter macam, macam tak pernah dengar chapter ni. Chapter ni ada yang mana satu Dan sebab tu saya terutamanya, saya nak kena ajar balik kisah silam. Kisah silam penting. Bukan sekadar form 3 je, PT3 tu penting. Okay, cuba tengok macam chapter form 1 lah. Chapter yang pertama, saya tulis bahasa Melayu tau. Saya translate ni sendiri. Kalau salah, minta maaf. Saya buku saya English tapi saya translate bahasa Melayu ni. Chapter 1. Chapter apa? Bab 1. Nombor nisbah. Tak ada masalah kot. Nisbah biasa-biasa je. Yang macam pecahan. 3 nisbah 2. Nombor 2 pula. Faktor gandaan. Ini chapter paling annoying dalam Malaysia sebenarnya. Sebab korang akan start belajar FSTB.
GSTK. Nisbah ni apa? Nisbah ni adalah ratio sebenarnya. Saya cakap dua bahasa. Nisbah itu ratio sebenarnya. Nisbah. Okay. Yang ketiga pula, bahasa Melayu dia kuasa 2. Punca kuasa 2. Kuasa 3. Punca kuasa 3. Masalah yang korang apa tak tahu tak masalah korang apa? Bila masuk je form 3, saya tak tahu nak tekan kuasa 4, punca kuasa 4 nak tekan macam mana pula. Itu kena maki dalam kelas tu. Sebab jangan risau, korang tak salah. Yang salah ialah silibus ni. Dia belajar sampai kuasa 2, kuasa 3 je. Sampai masuk form 3 kan, tiba-tiba ada punca kuasa 4. Macam mana nak tekan punca kuasa 4? Bergoyang dunia time tu tuan-tuan dan puan. Tapi tak apa, time tu kita pun dah educate dah tekan apa kan. Okay, next one pula ialah chapter 4, nisbah, kadar dan kadaran. Ni ratio, rate and proportion. Yang ni yang real punya. Yang nisbah mula-mula tu biasa-biasa je. Tak ada masalah. Okay. Yang ke chapter 5, ungkapan algebra. Ni the first time korang jumpa algebra. Ungkapan algebra ni okey ke? Yang saya tak suka satulah silibus korang masa form 1 dulu. X tambah X tambah X tambah X. Y tambah Y tambah Y tambah Y. Yang form 1 tu menyakitkan hati betul. La ilaha illallah. Lepas tu ada orang dah start okey. Dah faham dah okey semua benda tu. Masuk form 2 ada ungkapan algebra part 2 pula. Lepas tu dah semua dah start bersepak. Kenapa form 1 senang? Ingatkan tu je. Ada lagi. Dah kena tipu dah. Semua orang dah kena scam. Mulalah form 2 dah start pening. Bila form 2 dah start pening, bersepah tuan-tuan dan puan-puan. So senang cerita korang kena scam lah masa form 1 tu. Chapter masa selama form 1 ni lebih kepada surface tau, permukaan saja. Ajar tu memang betul-betul senangnya form 1. Macam tak ada apa-apa je. Tipu sungguh. Tipu, banyak scam kat situ lah. Form 1 dah kena scam. And pula yang chapter 6 ni agak panas juga sebenarnya, persamaan linear. Cuba tengok persamaan linear tu. Tahu tak yang mana satu? Persamaan linear mana satu? Mana satu persamaan linear? Yang mana? Yang mana? Persamaan linear ni yang mana game dia ialah ada sama dengan tu, ada tambah jadi tolak, darab jadi bahagi. Itu yang first part 1. Ingat tak yang kuasa 2 jadi punca kuasa 2, kena alih dapatkan nilai X tu je. Tapi ada part 2 pula. Part 2 dia ni agak crucial sikit, sepatutnya korang kena jadi superbly power, iaitu apa tau? Penghapusan penggantian. Yes, penghapusan penggantian. Yang itu mungkinlah korang rasa kelemahan korang ke, saya tak tahu macam mana, tapi ada orang tanya, apa tu? Alamak. Apa tu? Penghapusan penggantian tu ialah bila ada soalan tu dia bagi awak 2 equation, persamaan 1, persamaan 2, kena buat penghapusan ataupun penggantian, substitution ataupun elimination untuk dapatkan nilai X, dapatkan nilai Y. Benda tu akan pakai balik ke dunia form 4 sebenarnya. Walau persamaan serentak. Persamaan linear serentak bahasa dia. Okey lagi. Chapter 8, garis dan sudut quite normal. Awak ada satu straight line, 180, satu pusingan, 360. Lagi apa lagi ada? Ada sudut yang saya tak tahu Melayu dia apa. Saya tengah loading Melayu dia apa ni? Corresponding, alternate dan juga interior. Okey dah ingat dah. Sepadan, selang-seli, pedalaman. Ada yang opposite angle, sudut bertentangan semua tu. Yang gitu-gitu guys. Terlepas lah. Terlepas tu lagi lah ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear. Yang mana satu pula? Ketaksamaan linear ni yang kau belajar macam ni ada soalan. Contoh soalan lah. 6x lebih besar dan sama dekat dengan 12. Macam ni. Lepas tu bila kata nak X saja, 12 tu bagi 6 lah. Dapatlah 2. Tetapi ada isu kat sini lah. Isu dia ada satu case tu pula. Tiba-tiba simbol tu elok-elok kanan, tiba-tiba jadi kiri. Itu isu dia. Yang mana bila masa yang jadi macam tu tiba-tiba daripada kanan jadi kiri tu, tiba-tiba itu kah? Saya tengah diagnose dulu Bila selalunya jadi tu bila melekat negatif. Bila melekat negatif. Contoh saya buat sebelah sama, negatif 6x lebih besar dan sama juga dengan 12. Tengok beza dua-dua soalan yang saya tengah tunjuk kat awak ni. Beza soalan yang belah kiri ni ialah 6x tu ialah positif. Yang ni ialah 6x negatif. Kalau perasan sekarang ni ialah yang melekat tu ialah negatif 6. Yang melekat negatif, bila alih, ya betul. Simbol terbalik. So inilah x sama dengan 12 bahagikan dengan negatif 6. Betul, x dapatlah negatif 2, simbol time ni dah start bertukar dah.
Itu je the only time yang simbol akan berubah. Tetapi kalau siapa yang belajar dengan saya tak akan ajar cara macam ni lah. Saya ajar cara lain. Sebab saya tak suka ubah simbol. Kenapa? Korang ni cepat sangat careless. Itu masalah dia. Saya akan ajar cara lain. Saya tak suka cara ni. Cara ni tak best. Tak best. Okey, seterusnya. Ada orang tanya pernah belajar ke tak? Sudah, mampus. Chapter 9, poligon asas. Inilah first time juga korang jumpa bentuk-bentuk poligon. Apa bentuk poligon yang ada? Yang betul-betul basic lah. Haris Syafi. Haris Syafi. Awak boleh sabar kejap boleh tak? Dia tak sabar-sabar nak belajar apa. Saya tahu awak pandai. Tapi saya tak boleh nak ajar awak seorang je ya, Haris Syafi ya. Saya tengah cari kelemahan semua orang, diagnose semua orang dulu. Yang barulah tu. Kalau awak nak belajar seorang, ambil DM saya seorang-seorang. Okey, betul ya. Heptagon, oktagon, hexagon, bagas, betul. Yang itulah. Korang ingat ke benda tu guys? Dia ada formula. Apa kan formula dia? Dia ada formula guys. Untuk cari satu benda tu. Apa kan formula dia? Dia start dengan huruf N. Siapa yang ada kat sini? Ya betul. Yang formula lah N tolak 2. Lepas tu ada darabkan dengan 180 darjah tu. Ini untuk kira apa ni? Untuk kira jumlah sudut pedalaman lah. Contoh saya buat satu, ni bukan ajar ni, saya tengah diagnose sebenarnya ni tau. Saya tak ajar ni. Saya tengah check awak punya konten kat mana sekarang ni. Nak kira benda-benda dalam ni berapa totalnya. Yes. Memang semua orang tahu 540. Okay, chapter ni lah yang borak pasal ni. Lepas tu borak pasal sudut peluaran, borak pasal bilangan sisi, bilangan perpenjuru. Oi, macam-macam cerita benda hal ni. Okey, yang seterusnya pula, perimeter dengan luas, saya rasa ni okey je, biasa-biasa je kan. Perimeter luas ni, kira perimeter, kira luas, petak lah, apa benda lah, saya rasa ni okey, tak ada masalah sangat lah. Next one, pengenalan set. Set yang mana Set yang mana Mode min median bukan? Betul, terima kasih Cornelius yang ada set semester. Yang ada simbol bulat-bulat, betul, ada curly bracket tu, baguslah. Ada yang ingat. Contohlah set soalan dia macam ni, ada bulat macam ni, tiba-tiba ada A, ada B kat sini, ada simbol subset, ada simbol macam ni, curly bracket ni semua ni, ada A, contoh A tu prime, contoh semua tu, gambar Raja Van, ada gambar macam ni, set semester bagai semua ni. Korang jangan kata tak ingat tau. Kenapa? Sebab benda-benda macam ni keluar balik kat Form 4 Chapter 4. Saya tak main-main. Sebab tu saya nak buat diagnose macam ni. Okay. Yang risau kita akan buat insyaAllah sebab, tapi saya tak adalah buat semua ni hari ni weh. 26 chapter ni. Sebab tu saya kena bahagi-bahagi dengan tugas. Saya dah ambil information. Benda ni pun recorded. So nanti kawan-kawan saya yang untuk Maths Department akan tengok benda-benda ni semua. Dan kelemahan korang tu kita akan ambil. Sebab tu korang kena tulis kat chat. Janganlah tulis benda-benda yang annoying pula dekat chat ni. Sebab tu saya tengah diagnose. Bagi je masa. Sempat je. Okay, next. Yang seterusnya ialah pengendalian data. Yang mana satu pengendalian data ni? Ada mode, ada mean, yang ada jadual semua tu lah. Yang ada table, ada median, ada tu apa sebenarnya dia range. Range tu apa? Julat. Carta palang, dot, betul? Dot plot semua tu betul. Yang ni ada pengenalan. Tapi kalau bagi saya susah ke tak? Bagi awak susah ke senang Yang pengenalan data ni. Saya rasa pengenalan data ni yang mula-mula ni agak senang direct lah. Dan korang jangan kata korang tak ingat langsung mode, median bagai semua ni. Sebab benda ni akan ada dia punya sequel sambungan dia dekat dunia mana tahu? Dunia Form 4, dunia Form 5. Serius, saya tak main-main. Dunia Form 4, dunia Form 5 sambung balik. Form 3 rehat jap. Tak ada. Bahaya benda ni. Okay. Seterusnya pula kita ada teorem Pythagoras ni, Pythagoras teorem Pythagoras. Ini cerita pasal segitiga lah, confirm lah cerita pasal satu segitiga. And then dia mesti right angle triangle, maksudnya segitiga bersudut tegak. Lepas tu dia ada formula-formula dia yang A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 bagai ni. Saya rasa ni tak ada masalah sebab semua orang Malaysia tahu dah. Lesser nak dapatkan hypotenuse kena tambah, nak dapatkan yang ni kena tolak, nak dapatkan yang ni kena tolak. Tak payah pakai formula ni pun tak apa se. Pakai je punca kuasa 2 tu. Macam ni aja. Semua orang tahu benda ni sepatutnya sebab benda ni memang banyak kali dicakap oleh semua cikgu kat Malaysia. Betul saya borak ni kan? Okey, cantik lah. Cuma ada sambungan nak dengar sambungan dia apa? Sambungan dia ialah
saya bagi tahu kat dunia form 3. Sikit, teaser sikit je. Masa dunia form 3 tu, ini masih lagi teorem. Contohlah, saya bagi sini lah 15 cm. Saya bagi sini lah 12 cm. Selalu dia bagi sini 90 degree kan. Tapi soalan lepas ni, dia tanya awak berapakah angle dekat theta tu. Nama tu theta tu. Berapakah angle tu. So mungkin ialah 46 darjah, 45.4 darjah, trigonometri bab 5, form 3 tahun ini. Dan ada tetapi dia. Tetapi dia ialah siapa yang lemah teorem, yang form 1, awak akan merana sikit lah dekat chapter form 3 ni. Dia merana sikit lah sebab kenapa kenapa dia akan merana kat situ lah. Sebab tu penting yang saya buat diagnose ni supaya saya cakap dekat mana dia punya sequel, sambungan-sambungan dia. Faham? Bab berapa tu sir yang form 3? Bab 5 yang ada sin cos tan tu. Sin cos tangent. Bahasa Inggeris lah. Bab 5. Okay, nama chapter tu lah trigonometry. Trigo. Yap. Dan ada berita lagi. Make sure juga, okay, starting teorem ni agak kasar tau. Saya highlightkan sekali lagi teorem ni. Dia bermula dengan segitiga je. Naik form 3, start main trigo. Naik form 5, daripada trigo ni, jadi graf, babe. Jadi graf, ladies and gentlemen. So, nampak tak dia punya kesinambungan, dia punya sambungan tu. Awak jangan terkejut, nanti ada. Saya lukis satu graf lah. Satu graf saya lukis. Awak akan nampak ada graf dia macam ni nanti ni. Serius, trigonometri nanti naik zaman-zaman form 5 nanti. Asalnya daripada sini. So, that is why penting betul saya buat diagnose ni supaya awak tahu kat mana kelemahan. Ada chapter yang tak payah nak belajar sangat pun tak apa. Ya betul, saya cakap terus terang, tak payah nak belajar sangat pun tak apa. Sebab dia ialah sambil-sambil je boleh belajar. Sambil-sambil belajar. Tapi ada chapter yang awak memang betul-betul kena pegang sebab dia ada kesinambungannya. Yang masalah korang belajar kat sekolah sekarang ni, cikgu tak pernah bagi tahu korang pun. Belajar chapter ni, apa dia punya sequel. Cikgu akan cakap apa tau? Awak akan tanya macam ni lah. Cikgu, dah ke? Tu je ke? Tu je. Dah habis dah? Dah habis dah. Nampak tak? Dan korang akan rasa macam, oh okey, itu je lah. Naik form 4, tiba-tiba, apa hal dia keluar balik? Apa hal lain pula ni? That is why perlu session macam ni, ladies and gentlemen. Faham? Faham tuan-tuan dan puan? Sebab tu saya buat macam ni. Sebab korang tak tahu dia punya masa depan. Korang hanya tahu yang short term lah, yang sekarang. Saya mengajar daripada form 1 sampai form 5. Sebab tu saya tahu semua level kat sini. Faham? Bagus. Okay, so kita gerak ke form 2 pula. Allahu Akbar. Form 2 ni tuan-tuan dan puan. Aduh, ya Allah. Mengenal student-student kat Malaysia, form 2 ni biasanya orang tak belajar sangat. Ya ke? Betul kan? Yalah, form 2 kan baru nak kenal dunia. Minta maaf kalau saya cakap ni salah. Betul ke korang daripada form 2 itu start chapter 6 sampai ke atas lah. Cuba tengok kat skrin korang, daripada chapter 6 sampai ke chapter 13. Sebenarnya otak korang time tu dah lost dah sebenarnya. The first quarter tu, ya betul. Awak macam, okay boleh ikut lagi. Kapal Jiban ni berat tapi ikut je lah, layankan je lah. Tapi dah start PKP itu korang terus lost. Like everything time tu sebenarnya. Ya ataupun tidak. Kalau salah, saya minta maaf siap-siap. Betul? Okay. Bagus. Pertama yang itu dah. Dengan yang kedua, ini fakta pasal form 2. Form 2 ni tahap jahat dia apa tahu? Dia tak ada kesinambungan dekat form 3. Sebab tu bila awak belajar form 3, awak rasa macam, form 3 senang lah. Sebab dia tak ada sequel, dia tak ada sambungan. Awak nak tahu tak bila awak mati? Awak akan mati kat form 4. Saya highlightkan kejap chapter yang keluar balik kat form 4 dengan form 5. Sekarang. Yang ni akan keluar balik kat form 4. Yang ni akan keluar balik kat form 4. Ni form 5. Yang rumus algebra tu form 5. Yang ini akan keluar dekat math. Yang ni pun sama. Yang ini pun. Yang ini form 4. Yang ini form 4. Yang ni form 5. Yang ni form 4 dan juga form 5. Yang ni form 5. Guys, cuba tengok yang color kuning tu. Apa yang saya highlight semua ni akan menjadi chapter form 5 dan juga form 4 next year. Korang sekarang ni korang takkan rasa beban macam lah. Nasib baik lah form 2 itu aku tak belajar tapi form 3 aku okey ni. Tak, awak takkan rasa sekarang. Awak akan rasa dia masa zaman form 4 nanti.
Banyak kan? Kalau awak nak saya beritahu detail, saya beritahu detail. Chapter apa. Saya beritahu detail. Chapter apa. Form 4, Form 5, AppMath dengan Math. Banyak ni. Tapi tak nak buang masa ni pasal kalau cakap pun bukan korang tahu pun chapter apa pun chapter tu kan. Contohlah macam ni lah. Saya bagi satulah. Ni. Pemfaktoran ni. Dulu korang belajar macam ni lah. X kuasa 2 tambah 6X tolakkan dengan 12 lah. Contoh ni soalan korang. Contoh soalan korang dulu. Cara korang buat dulu, cikgu akan ajar apa tau? Kena buat kaedah silang ni. Cikgu akan ajar macam ni. Untuk buat pemfaktoran. Darab silang, saya tak tahu panggil apalah. Kalau dekat MC, kita akan bagi senyum kecil, senyum besar. Senyum kecil, senyum besar. Ini MC. Dekat Maths Clinic macam ni. Tapi bila naik je Form 4 nanti ni, perkataan pemfaktoran ni akan ditukarkan kepada kuadratik. Ditukar kepada kuadratik dan awak jangan terkejut daripada equation ni, dia akan membentuk graf. Dan awak pernah tengok graf ni. Ingat lagi tak? Ada graf senyum, graf masam. Ingat lagi graf-graf tu? Masa zaman topik Form 2, graf tu bentuk dia senyum macam ni. Ada yang masam pula. Guys, korang kena lukis graf tu nanti. Nama chapter tu masa zaman Form 2 itu graf fungsi. Kat sini lah. Yang mana nanti kan, korang jangan terkejut. Korang akan dapat nilai kat sini berapa, nilai sini. Ni lah nilai X ni, nilai X. Form 4, kuadratik. Upgrade dia. Dulu-dulu korang hanya buat yang bracket-bracket ni je. Pemfaktoran. And masuk je dunia dah makin atas-atas ni, semuanya startup dia dekat dunia Form 2. Awak bayangkan Form 2, Form 3, tiba-tiba Form 4 baru keluar balik benda ni. Persoalan satu je lah time tu. Student ada akal lagi ke itu risau dia. Itu risau je. Seingat saya lah student ni kadang-kadang belajar benda tu sekali, ingatlah bila dah masuk 2-3 tahun dah macam tak ada dah tu, macam dah hilang. Kod lah. Faham tuan-tuan puan? Sebab tu saya risau sangat dunia-dunia Form 2. Saya tak risau Form 3. Form 3 senang lah. Sumpah Form 3 senang. Tak ada masalah langsung. Form 2 tu apa? Bawa ke Form 4. Lepas tu pula korang punya perangai. Form 4 biasanya tak belajar sangat. Katanya honeymoon year. Yelah tak ada exam. Tak ada apa-apa. Buat apa nak belajar? Nanti Form 5 belajarlah. Saya no comment lah hal ni. Saya tak tahu nak komen apa pasal hal yang orang kata Form 4 ni honeymoon year. Okey dah. Tak nak pergi mendalam hari ni. Hari ni boleh tak saya nak check awak punya 2 konten yang ada dekat zaman Form 2 ni. Saya nak check ni, kebarangkalian mudah dan juga pemfaktoran ni. Saya nak check 2 konten ni hari ni. Okey, nak mula mana dulu? Nak mula pemfaktoran ke kebarangkalian mudah? Mana satu nak? Saya ada 2 chapter yang saya sediakan. Pemfaktoran yang ada senyum kecil, senyum besar semua tu. Betul? Tak ada masalah. Kebarangkalian mudah pun boleh. Ataupun kita try buat dua-dua lah. Kita try buat dua-dua sebab masa pun ada setengah jam begini. InsyaAllah sempat punya. Tapi kena laju lah Kita start dulu dengan pemfaktoran boleh? Kita start dengan pemfaktoran. Lepas tu kita buatlah kebarangkalian mudah. InsyaAllah. Saya dah sediakan sebenarnya dah. Dah sediakan dah. Nampak tak bawah tu? Ilmu free Form 3. Kisah silam check. Ilmu free, kita kisah silam check. So yang awak tengah nampak sekarang ni lah contoh-contoh soalan kebarangkalian masa zaman Form 2. Cuba tengok, ada akal tak agak-agak nak buat? Cuba tengok je. Ada akal tak agak-agak nak buat? Contoh soalan macam ni. Apa akal dia macam ni contoh soalan dia. Saya bawa ke bawah. Ni contoh soalan dia. Apa akal kita time tu? Siapa yang tengok ni tak ada idea nak buat? Terbaik lah kisah silam awak. Memang good lah. Tapi bila tengok kan, macam mana nak mula ni? Apa dia nak how to start? Chapter apa ni tak pernah tengok pun. Jangan risau. Benda boleh betulkan. Relax. Simple je. Nampak soal-soal macam ni. Yes. Soal macam ni So, what is the meaning of kebarangkalian? Kebarangkalian is probability. Kau tanya bahasa Inggeris, tulis bahasa Melayu. Nak saya terangkan bahasa apa ni? Cina. Nak buat yang paling susah kata Razik. Dia tak ada istilah paling susah. Yang ada istilahnya lah tahu ke tak tahu. Gitu. Kebarangkalian tu apa? Kebarangkalian tu lah probability. Dia cakap bahasa Inggeris ni 2 bahasa dah tu.
Cina dia, Chao Si Ke. Nak pasal apa lagi? Ini satu soalan ni dah. Okey, jom. Probability saya tak nak. Pemfaktoran. Wah, kosong kertasnya. Sebab saya akan buat soalan saya lah. Ladies and gentlemen, fokus baik-baik dekat screen saya sekarang ni. This is totally recorded dan sepatutnya nanti insyaAllah kau boleh tengok balik ke macam mana ke. Tapi dan benda ni akan keluar kat YouTube lah, tak silap saya. Dia tak ada keluar kat playback. Dia akan keluar kat YouTube. So boleh tengok balik, tak ada masalah. Saya buat dulu pemfaktoran permintaan korang. Pemfaktoran ni guys, sebenarnya ada 4 jenis. Dia ada 4 geng. Kita buat geng yang pertama. Geng yang pertama ni lah geng yang paling basic, paling senang. Soalan dia contoh, sekejap, tahu tak factorization tu apa? Factorization tu maksudnya lah pemfaktoran. Pemfaktoran ni bahasa pasarnya apa tahu? Ialah reverse process, proses terbalik. Contoh dulu awak belajar macam ni. Saya letak 2M, letak bracket, 3X tambahkan dengan 5. 5 jangan cukup. Contoh macam ni. Apa korang buat dulu, korang akan expand. Mas Melayu dia lah kembangkan. Dulu. So dia akan jadi jawapan tahu. Jawapan dia lah 6MX tambahkan dengan 2M kali 5, awak dapatlah 10M. Inilah jawapan awak dulu. Namanya expansion, pengembangan. Betul? Yang mana kalau dulu, yang inilah namanya soalan, question. Yang ni answer dia, jawapan. Bila buat pemfakturan, maksudnya apa tahu? Dia terbalikkan balik. Maksudnya apa tahu? Dia jadikan warna merah ni sebagai soalan, dia nak hitam tu sebagai jawapan. Itu je pemfakturan, reverse process. Okay, jadi contoh saya buat soalan satu. Apa soalan nak buat ni? Saya pakai soalan sama lah. Soalan sama lah 6MX tambahkan dengan 10M. So cara nak buat dia macam mana? Senang tuan-tuan. Senang, sangat-sangat senang. First thing first, ambil nombor dulu. Awak tengok nombor 6 dengan nombor 10. CV apa paling sedap pakai? CV 1 janganlah. CV 3 tak boleh. Dia paling sedap tu maksudnya dua-dua tu ada dalam CV. Jawapannya CV 2. So keluarkan CV 2. And tengok pula huruf. Huruf apa yang sama kat situ? Ada MX dengan M. Awak akan nampak ni, maksud saya kat sini ni. Dia ni dengan dia ni. Siapa huruf yang sama awak nampak ada? Huruf M. So awak keluarkanlah balik M tu. Ada lagi tak yang sama? Tak ada. Bila tak ada je kan, terus tutup. Tak ada je terus tutup. And then start berfikir. 2M darab berapa dapat 6MX? Ataupun kalau siapa slow sikit, ambil slow. 2 kali berapa dapat 6? 2 kali 3. Cantik. 2 kali 3 dapat 6. And then M dah ada kan? Bila M dah ada, huruf apa yang tak ada? Huruf N. Taruh N kat situ. N pula. X sebenarnya. X kat situ. Ditambahkan dengan 2 kali berapa dapat 10? 2 kali 5. M dah ada betul? Bila dah ada, janganlah tulis balik. Tutup terus. Dah siap dah, dapatlah balik jawapan dia. Itu paling basic punya. Paling basic punya. Faham? Okay. So lagi contoh lagi. Ni basic Tak masuk lagi, ada banyak lagi dia punya game-game dia. Ni paling senang punya ni. Okey, lagi contoh. Saya buat lagi soalan lagi. Contoh nombornya ialah saya letak 12XYZ kat sini. Saya tambahkan dengan 8MXK kat situ. Okey, jom kita keluarkan. 12 dengan 8. CV apa paling sedap pakai? CV 2 tak sedap. Dia ada sedap tu paling tinggi. Dekat bahasa sekolah korang ialah highest common factor. Faktor sepunya yang terbesar lah. Paling sedap adalah CV 4. Kita keluarkan 4. Okey, settle dekat nombor. Huruf pula. Siapa awak nampak huruf antara XYZ dengan MXK ni yang sama? Ya betul. Ya, huruf dia yang nampak sama ialah huruf X. So kita keluarkan si X ni. Keluar X kat situ. Ada lagi tak? Bila tak ada, terus tutup bracket. 4X darab berapa dapat 12XYZ? Macam panjang kan? So slow. 4 darab berapa dapat 12? 4 darab 3. Okey, X dah ada. Huruf apa yang tak ada? Yang tak ada lah huruf Y dan juga Z. Tambah. Jangan salin tengok skrin je. Belajar tengok skrin je. Ditambahkan dengan 4 kali berapa dapat 8? 4 kali 2. X dah ada dah. Huruf apa yang tak ada? Betul. M dengan K. Siap. Pemfaktoran. Versi paling normal. Paling basic. Paling senang. Awak keluarkan nombor yang sama, paling besar, dan huruf yang sama. Itu saja. Boleh ikut? Part 1. Kalau dia nak jalan kerja, awak tengok ni, apa ni? Ni bukan jalan kerja ke? Ni jalan kerja lah ni. Jalan kerja macam mana lagi? Ni jalan kerja lah ni. Aduh. Awak ingat saya ajar matematik haram ke apa? Kenapa? Ini matematik yang betul-betul lah. Okay, pattern yang kedua. So this is pattern number 1. Saya labelkan this is pattern number 1. Pattern number 2 pula, contoh soalan dia ialah
Dia nak buat macam tadi, tapi macam rosak. Macam soalan tu macam, macam rosak soalan ni, macam problem je. Contoh saya bagi. Saya bagi sekali lah 9x kuasa 2, saya tolakkan dengan 16 kat situ. Jom kita buat. Ni nombor 2 punya pattern. Saya namakan pattern ni lah perfect square. Perfect square. Pattern number 1 normal. Okay, that's perfect square. 9 dengan 16. CV apa paling sedap pakai? CV 3. Macam tak ada je dekat 16. Macam tak ada je dekat 6. Mana ada? 4. Mana boleh? CV 4, 16 ada. Dekat 9 tak ada. So jawapannya guys, tak ada guys. Tak ada. So bila tak ada, tak apa. Kita tengok huruf pula. X. Ada gang tak X tu dengan kuasa X kuasa 2 tu? Huruf pun tak ada. Awak jangan kata soalan ni rosak pula. Soalan ni tak rosak. Nama benda ni ialah perfect square. Kuasa 2 sempurna. Yang mana ending jawapan dia akan jadi macam ni. Akan jadi 2 bracket. Nah, gitu. Okey, mesti orang tahu, "Sir, apa benda perfect square tu?" Messi terangkan. Messi mata. Perfect square tu maksudnya macam ni. Kalau 4 maksudnya perfect. Kenapa? Nak dapatkan 4 ialah 2 darab 2. Cantik, sama. Perfect tu ialah benda yang sama didarabkan. Dapat 4. Kalau 6 tak perfect. Sebab nak dapatkan 6 ialah 2 darabkan dengan 3. Mana sama ni? Tak sama. Dia kena benda yang sama didarabkan. Kalau 9 perfect tak? 9 perfect. Berapa perfect dia? 3 darab dengan 3. Cantik, bagus. Pandai pun. Kalau 8 perfect tak? 8. 8 tak perfect. Sebab nak dapatkan 8 ialah 2 kali 4. Mana sama? Dia kena sedondon. Kalau X kuasa 2 perfect ataupun tidak? X kuasa 2 perfect. Nak dapatkan X kuasa 2 ialah X darabkan dengan X. Kan sama tu, X darab X dapat X kuasa 2. Perfect, cantik. So jadinya untuk buat soalan ni, perasan satu benda ialah 9X kuasa 2 ni sebenarnya ialah perfect. Persoalannya ialah berapakah perfect dia? Berapa kali berapa benda yang sama dapat 9X kuasa 2? Jawapan dia ialah 3X darabkan dengan 3X. Itu position dia. Ialah sebab 3X darab 3X dapatlah 9X kuasa 2. Faham? Itulah perfect. Yang kedua pula 16. 16 tu perfect tak? 16 pun perfect juga. Berapa kali berapa? Ya benar. 4 darabkan dengan 4. Untuk simbol kat tengah-tengah tu pula, back to basic balik masa zaman form 1, untuk dapatkan C negatif ni, letak same sign ke different sign? Letak simbol yang sama ke simbol yang berbeza? Simbol yang berbeza. So letaklah tambah tolak. Boleh, tolak tambah pun boleh, terbalik-balik. Different sign. Siap. Inilah pemfaktoran. Ini versi yang perfect square. Dan orang tanya, "Sir, pernah ke ada soalan yang contoh ni 9 kuasa 2 perfect. Tiba-tiba yang ni pula kan, Sir kan? 7, Sir. Ada tak soalan macam ni, Sir?" Tak ada. Tak ada. Serius. Dia memang kena bagi awak perfect punya. Dia persoalannya ialah sama ada korang nampak atau tak nampak. Itu je guys. Itu je. Dia senang macam ni. Dia tanya, "Habis tu Sir, exam macam mana kami nak trigger macam tu, Sir?" Saya nak trigger senang je. Kalau boleh buat macam biasa, buat macam biasa. Maknanya ada gang keluarkan. Ada gang keluarkan. Tapi kalau tak boleh, macam tadi yang saya buat nampak ni, terus trigger. Perfect kot. Check je lah. Lah perfect. Lah perfect. Macam gitu guys. Ya, kalau yang perfect memang ada 2 bracket. Memang ada 2 bracket. No worries. Boleh semua orang? Boleh kita move on yang pattern yang ketiga? Settle. Nak lagi contoh? Contoh lagi apa lagi contoh? Apa-apa nombor pun boleh, tak kisah pun. Contoh lagi nombor ni lah. Saya letak 100 kat sini. Saya minta awak tambahkan dengan M kuasa 2. Jom. Perfect tu kan nombor yang sama. Jom. Macam mana pula yang ni? Ini biasa ke perfect guys? Ni biasa atau perfect? Sebab kalau nak buat biasa, tak boleh buat biasa sebab nombor apa nak keluar, huruf apa nak keluar, tak boleh nak keluar. Tak biasa ni. So kita kena buat perfect. Sediakan 2 bracket siap-siap. Okay, kalau 100, berapa kali berapa ni? Yang sama. Yang sama make sure. Kita akan buat sekarang lah 10 darabkan dengan 10. Dapat 100. Very good. Seterusnya pula, M kuasa 2. Berapa yang sama perfect dia? M darabkan dengan M. So dapatlah simbol dia. Same sign. Simbol yang sama. Dah siap. Habis. Gitu je. Oh sir, saya terasa pandai hari ni. Tahu pun. Bukan susah pun. Tak tahu macam mana kau belajar.
Aduh. Kalau buat tolak-tolak pun boleh, tak ada masalah. Negatif-negatif pun boleh. Dia akan dapat positif balik. Asalkan saya kata tadi same sign. Same sign tu simbol yang sama lah. Ada orang tanya saya, "Sir, kenapa tak letak negatif dengan positif?" Sebab saya dah pesan tadi, back to basic. Kan awak belajar, Uzairi selalu sebut katanya, nenek popo nenek nenek popo nenek popo nenek tu. Yang itulah. Sir, Mac ni dia susah sebab kita tak faham ke sebab kita tak mampu? Number one-nya jiwa awak tak suka. Number one-nya cikgu tu awak tak suka. So dengan subjek tu awak benci. Dengan seluruh keluarga dia awak benci. Sampai form 5 awak benci satu keluarga. Itu je. So sekarang ni jiwa awak tak bersih, itu je. Awak bersihkan jiwa, masuk kelas atas niat bukan nak sukakan cikgu ni. Aku nak ilmu daripada cikgu tu. Itu je. Itu je saya punya tips lah untuk korang. Saya tak ada tips lain lah. Kata kenapa Mac ni susah. Mac tak susah. Awak punya jiwa awak kotor sangat. Kotor sangat-sangat. Awak tak neutral. Awak lebih kepada nak menyalahkan. Apa macam tu? Pening lah. Awak bukan solving. Awak menyalahkan. That's it. Okay. Faham? Okay, settle yang tu. Saya nak buat yang ketiga pula. Pattern yang ketiga lah yang crucial part ni sikit ni. Pattern yang ketiga. Okey, pattern yang ketiga, contoh soalan ni saya bagi sekarang ialah X kuasa 2 tolakkan dengan 2X, lepas tu ditolakkan dengan 15. Dia suruh faktorkan, guys. Yang ni lah bermula cikgu sekolah akan buat yang darab silang besar tu. Yang ni lah problem dia. Dan bila korang problem kat sini, habislah form 4 nanti. Kuadratik pula buat hal. Alamak, tak syok lah. Okay, tuan-tuan puan, saya tahu ni ada masalah kisah silam. Sangkut masalah awak kat luar. Kita settle hari ni boleh? Kita kasih settle, kita keluar session ni lah keadaan awak dah okey dah. Boleh? Janji? Okay, janji? Janji Saya akan bagi contoh lebih kurang 3-4 contoh. Kali pertama tak faham, normal. Itu manusia, standard. Kali kedua tak faham, bukan tak faham. Dia macam, okey. Bagi peluang. Bagi peluang. Jangan nak, benda ni, bodoh lah, tak nak lagi, tak nak. No. A big no. Tak nak. Tak nak. Tak suka, tacut lah. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak abang, ni cara nak buat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok baik. Kasih mata. Cara nak start dia lah kalau benda yang ada 3 ketul ni, kalau bahasa form 4 nanti kuadratik, first thing first, sediakan 2 bracket siap-siap. Jangan salin, main tengok sini je. Sediakan bracket siap-siap. Kemudiannya, ambil depan dulu. Fikir sekarang. Berapa kali berapa dapat X kuasa 2? Berapa kali berapa dapat X kuasa 2? Confirm lah X darabkan dengan X. Nak buat cara yang Max Kick main ni, nama dia senyum kecil, senyum besar. Dia lebih kepada gamble. Sama ada gamble. Judi. Kita tengok try yang kedua pula. 15. Untuk dapatkan 15, saya keluarkan option untuk 15. Ni option judi untuk 15. Awak ada 1 darab 15, 15 darab 1, 3 darab 5 ataupun 5 darab 3. Awak nak pakai yang mana? Salah pakai, mungkin salah. Nak pakai yang mana? Nak pakai 5 darab 3. Okey, kita pakai 5 darab 3. Kita ikut dulu. Kita layankan dulu. Kita pakai 5 darab 3. So, apa beza kalau pakai 5 darab 3 dengan 3 darab 5? Kejap lagi saya tunjuk. Dah dapat dah? Dah guna depan dan belakang kan? Ni main game dia. Senyum kecil, senyum besar. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. So apa job korang sekarang ni ialah awak nampak ada arrow-arrow tu, awak darabkan je. 5 kali X, awak dapatlah 5X. X darab 3, awak dapatlah 3X. Faham setakat ini? Saya tengah darab sekarang ni. Faham? Okey, kemudiannya tadi kan dah guna kiri, dah guna yang X, tadi kan guna 15. Sekarang guna yang tengah-tengah pula. Jawapan dia wajib kena dapat negatif 2X. Wajib kena dapat ialah negatif 2X. Awak kena fikir sikit je tulisan warna merah tu, 5X dengan 3X. Possible tak 5X dengan 3X jadi negatif 2X? Possible atau tidak? 5X dengan 3X jadi negatif 2X. Possible atau tidak? Letaklah simbol, mungkin letak tambah-tambah kot, tolak-tolak kot, tambah-tolak kot, tolak-tambah kot. Is it possible? Dan setahu saya, sangat-sangat possible. Sebab 5 tolak 3 memang boleh dapat 2. Persoalannya, simbol yang mana? Simbol yang ni kot. Simbol yang ni kot. Yang ni Yang ni kot. Yang mana satu simbol nak pakai ni? Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4? Jawapan dia ialah awak kena pakai simbol nombor 4. Awak kena tak apa tahu? Negatif, positif. Kenapa? Awak tak percaya? Awak pergi ambil kalkulator awak. Negatif 5 tambah 3. Dapat tak negatif 2? Negatif 5 tambah 3. Dapat tak negatif 2?
Dapat kan? So itulah simbol dia. Kalau susah macam tu otak saya, beratlah otak saya nak terima. Saya bagi cara lain. Cara lain ni macam ni. Awak nampak tak ada negatif kat bawah tu? Hijau. Nampak? Pegang negatif tu. Awak tengok ada 5x dengan 3x. Siapa yang besar? Siapa yang besar? 5 ke 3? 5 kan? Campak dekat 5. So bila awak campak kat 5, dia akan jadi kat sini nanti. Cek kat sini. Yang lain tu letaklah tambah. So negatif 5 tambah 3, dapatlah negatif 2. Siap. Macam gitu. Pegang simbol tu, campak dekat yang besar. Settle. Boleh? Guys, this is kali pertama. Bagi peluang. Kali pertama ni. Mesti awak macam, apa ni? Awak jenis prosesor tengah lembab ni kan? Sabar, bagi peluang. Yang tanya, sir, kenapa tak pakai 3.5? Okay, jom kita try pakai 3.5. Kita pakai 3.5 Contoh saya buat kat tepi ni. Saya buat bracket. Ada X dengan X tadi. Tadi pakai 5.3. Kita pakai 3.5 pula. 3.5. Ada dapat jawapan sama rasa? Mari kita try. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. So 3 kali X, 3X. X kali 5, dapatlah 5X. Jawapan kena dapat sekarang ni patutnya lah negatif 2X. Jawapan dekat tengah. Is it possible dapat negatif 2X juga kalau pakai cara macam ni? Possible. Persoalannya, simbol dia siap macam mana? Saya dah ajar tadi kan, pegang negatif, campak dekat yang besar. Siapa yang besar antara 5X dengan 3X? 5 kan? Campak dekat 5. So bila awak campak dekat 5 tu, sini negatif, ni positif. Dapatlah. Positif, negatif. Dah siap. Yang tadi negatif, positif. Habis. Macam gitu guys. Itu sir, maknanya ada 2 jawapan lah. Ya, ada 2 jawapan sebabnya, mata sini. Kenapa ada 2 jawapan? Sebab soalan ini, depan-depan dia tu ialah X saja. Satu nilai saja. Kalau depan-depan tu ialah tiba-tiba 3 ke apa ke, 4 ke, 5 ke, jawapan ada 1 je, babe. Kena pandai main gamble. Nak try? Nak try soalan macam tu? Ready? Okay, jadi kita try soalan yang saya maksudkan ni. Okay, saya maksudkan. Contoh soalannya. Saya bagi sini soalannya ialah 2X kuasa 2. Tambahkan dengan X. Lepas tu tolakkan dengan 6. Okay, ni soalan. Okay, jom start. First thing first, sediakan bracket siap-siap. Kemudiannya, ambil depan. Okay, berapa kali berapa dapat 2X kuasa 2? Sila. Berapa kali berapa dapat 2X kuasa 2? Jawapan dia lah 2X darabkan dengan X. Ataupun terbalik pun tak apa. X darabkan dengan 2X. Tak ada masalah. So 2X darabkan dengan X. Dapatlah 2X kuasa 2. Now, ambil belakang pula. Okay, belakang gamble dia macam ni. Untuk dapatkan 6, option yang ada ialah 6 darab 1, 1 darab 6, 2 darab 3, ataupun 3 darab 2. Awak nak ambil mana? Nak try 3-2? Okay, kita try 3-2. Okay, jom kita try 3-2 kat sini. Kita try 3-2. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. So, semua nombor yang awak nampak arrow ni tinggal nak darab je. 3 kali X, 3X. 2 kali 2X, awak dapatlah 4X. Is it possible boleh dapat jawapannya positif 1X? Possible? Sangat possible sebab 4 tolak 3 dapat 1. Simbol. Pegang, campak. Sila. Campak kat siapa? Campak kat 4 ke campak kat 3 yang positif tu? Campak dekat 4 positif, yang ni akan jadi negatif. Dah siap. Dapatlah simbol negatif, positif. Dah habis. Nak try pula tak kalau 2 darab 3? Nak try kalau 2 darab 3? Okay, mari kita try 2 darab 3 lah. Kita try 2 darab 3. Bracket. Sini 2X darabkan dengan X. Tapi kali ni kita pakai 2 darab 3. So 2 darabkan dengan 3. Tengok baik-baik. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. 2 kali X, 2X. 2X kali 3, dapatlah 6X. Sedangkan jawapan kena dapatnya ialah positif X. Possible atau impossible? Possible or impossible? Boleh. Pas pada apa? Dah.
Possible ke impossible? Saya rasa impossible. Why? Sebab 6 dengan 2, kalau tolak pun dapat 4. Kalau tambah dapat 8. Mana boleh dapat 1? Sebab tu tak boleh pakai yang 2 dan 3. So perbezaan semua soalan ni, awak akan nampak nanti ketan bila tau. Dekat sini lah. Kat hijau tu. Kalau selagi depan dia tu ialah X semata-mata, tak ada isu lah. Pakai nombor yang sama pun tak ada hal. Tetapi kalau depan tu dah start lain, itu judi, gamble ni. Awak kena pandai pilih. Faham tuan-tuan puan? Okey, saya dah start faham pasal cara ni dah. Memanglah dah kali kedua. Bagi peluang. Kali ketiga. Boleh sebut kali ketiga? Okey, ada orang tanya, sir, try yang 6.1 pula. Dia nak try juga. 6.1, kita try. Kita kasih dia try lah. Kita kasih dia try. Kita kasih dia try. Saya gantikan kejap. Permintaan dia ialah 6.1. 6 darabkan dengan 1. Jom. 6 kali X ialah 6X. 1 kali 2X ialah 2X. Guys, is it possible 6X dengan 2X boleh dapat positif 1X je? Possible or impossible? Saya rasa impossible. Salah. Sekarang faham kenapa benda ni saya kata gamble? Dia hanya jadi senang kalau depan-depan tu nombor dia X semata-mata je. Kan? Seronok kan? Tahu pun. Aku cakap dah math tak susah. Korang je otak negatif sangat. Korang je perangai. Math senang oh. Korang cakap math susah. Cikgu aja tak faham ah. Okey, ada tanya boleh guna dalam exam ke? Boleh, tak ada masalah. Saya pantang kalau orang kata tak boleh buat tau. Dia sebenarnya istilah dia korang bukan tak pandai. Kita apa? Kita belum pandai. Bagi peluang. #bagi peluang di sini. Tu je. Kita belum pandai. Bukan tak pandai. Belum pandai. Kalau awak kata awak tak pandai, itu doa tau. Awak nak ke doa? Awak cakap, saya tak pandai sekali. Saya tak pandai 2 kali. Saya tak pandai 3 kali. Cukup 40 bodoh tau. Nak? Cakap je, saya belum pandai. Saya belum pandai. Positif kan? Nak lagi contoh soalan? Sir, simbol negatif dan positif kena campak kat nombor yang besar je kan? Ya betul Ainin. Cukup ke? Nak lagi contoh ke? Nak berubah dah ke? Sebab dia ada 4 sekawan. Dia ada, ni nombor 1 punya pattern, pattern nombor 2, pattern 3, ada pattern nombor 4 pula. Senang je pun pattern nombor 4. Nak pattern nombor 3 ke nak pattern nombor 4 dah? Yang satu ni. Nak lagi satu. Okey, masa satu nak ikut ni. Nak pattern nombor 4 nak pattern nombor 1. Tiba-tiba dah pukul 11.50. Masa betul-betul mencemburui ya. Dia orang, awak salahkan MC pula. Dia orang bagi saya sejam je. Saya minta 2 jam, dia orang bagi sejam. Okey, mari kita tengok pattern nombor 4 lah. Masa tak banyak sangat ni. Okey, pattern nombor 4. Okey, pattern nombor 4. Contoh soalan saya buat sini Saya buat sini soalan dia ialah M kuasa 2 tambahkan dengan 2mn tambahkan dengan 7m tambahkan dengan 14n kat sini. Ini saya panggil sebagai 4 sekawan. Tak susahlah mengada-ngada lah 4 sekawan ni. Biasa-biasa je pun. Ending jawapan dia tetap macam ni juga nanti ni. Tengok baik-baik. Cara start dia. First thing first, awak kena ceraikan dulu 2 ekor ni. Apa tak? Belah 2 dulu. Siap-siap. Dan bila awak belah 2-2, awak akan nampak ada kiri dengan kanan. Nah, kiri dengan kanan. So, apa korang kena buat lah, kiri dengan kanan tu factorize cara normal. Faktorkan cara normal. Let's go. M dengan M, saya keluarkan M. Nombor tak ada keluar lah, tak ada gang. Ada lagi tak yang sama? Tak ada kan? Terus tutup bracket. M darab berapa dapat M kuasa 2? Betul. M darab M. Terbaik. Tambah. M darab berapa dapat 2mn? M dah ada M dah ada M dah ada Darab apa? Darab dengan 2 n kat situ. Nah, siap belah kiri punya pemfaktoran. Tara. Now, buat belah kanan punya pula. Belah kanan ni pula, jangan main sebarang buat je. Nampak tak ada simbol petambah tu? Ni simbol tambah ni. Jangan lupa follow up balik. Follow balik tambah kat sini. Follow balik tambah tu. Okay, lepas tu tengok nombor pula. 7 dengan 14. CV apa paling sedap pakai? CV 2, keluarkan 2 kat sini. Ada lagi tak huruf yang sama?
Huruf ke nombor yang sama? Asal 2 pula ni? 7. Ya ilah dah 7. Kali kita huruf yang sama. Tak ada lah kan? Tak ada lah. Bila tak ada, terus tutup kat sini. Amir fikir, 7 kali berapa dapat 7M? 7 kali berapa dapat 7M? Ya kan apa? Kita darabkan dengan M. So, taruh M kat sini. Tambahkan dengan 7 kali berapa dapat 14? 7 kali 2. Tapi bukan 2 je. 2 apa? 2N. Tara! So, last kali. Awak akan nampak dalam bracket ni sama, babe. Dalam bracket ni sama. Dalam bracket ni sama. Terus tarik ke sini. Serap. Tulis. Apalah? M tambah 2N. Lagi satu bracket belah kanan tu pula, awak ambil dia ni dengan dia ni. Nampak tak? Ada M tambah 7. Siap! Pemfaktoran. Tara! Okey, Ika tanya kalau tak sama se? Kalau tak sama tak jadi soalan le. Dia memang buat soalan ni supaya boleh buat. Kalau terbalik tak ada masalah. Terbalik pun boleh nak kiri kanan asalkan sama je pun. Senang je. Korang je menggelabah lebih. Kenapa tambah 7? Atau komen ni tak nampak ke rupa hitam ni? Ya Rabbi. Janganlah menyalin. Tengoklah skrin. Tu. Nampak? Ni saya gabung kat sini. Ni gabung ke sini. Sir, kalau simbol tu berbeza macam mana? Maksud awak simbol tengah-tengah ni ke? Bukan sama biasanya awak yang salah biasanya. Awak yang salah main simbol tu. Simbol awak salah sendiri. Lagi satu. Okey, lagi satu boleh lagi satu. Saya padamlah ruang kecil sangat ni Okey, saya padam satu soalan. Apa lagi soalan yang ada kat saya ni Soalan saya ada kat saya ni, tengok baik saya salingkan soalan untuk korang. 5AC tambahkan dengan AD tambahkan dengan 10BC tambahkan dengan 2BD. Let's go. Kenapa cara sekolah susah? Ni cara sekolah lah ni. First step dia buat apa? Cerai 2 dulu. Yes. Awak akan nampak ada kiri, awak akan nampak ada kanan. Buat asing-asing. Jom buat asing-asing. 5AC tambah AD. Berapa? Kalau faktorkan, siapa keluar? Kita akan keluarkan A kat sini. Cantik. Lagi tak? Geng? Tak ada dah. So, terus tutup bracket. A darab berapa dapat 5AC? A darab 5C. Dah laju dah semua orang. Bagus. Tambahkan dengan A darab berapa dapat AD? A darabkan dengan D. Dapatlah AD. Sebab bila awak darab ni balik, awak akan dapat balik bengalah ni. Okay, settle yang belah kiri. Next, belah kanan pula. Simbol tambah tu, nampak tak? Jangan lupa. Tambah tu follow balik tambah. Saya tak tambah sini. And then, 10 dengan 2. CV apa paling sedap? Nombor dulu, jangan main huruf. Nombor dulu. Kita pakai nombor 2. Okay, next. Huruf apa pula yang sama awak nampak? Awak nampak huruf B. Cantik. Waktu dah tak ada kan? Terus bracketkan je. 2B darab berapa dapat 10BC? Darabkan dengan 5 je. Cukup 5 je. 5C terbaik. Ditambahkan dengan 2B kali berapa dapat 2BD? Darabkan dengan only D sahaja. Nanti awak nampaklah ada yang sama. Sediakan bracket siap-siap. Nampak kan yang sama? Ni sama dengan ni gabung kat sini. Tulis. Itulah 5C tambahkan dengan D. Satu lagi pula. A ni dengan 2B. Tulis. A tambah 2B. Habis. So guys, inilah 4 pemfaktoran yang korang kena tahu. 4 ni je yang ada. Sofia Azrina tanya saya, "Sir, nombor perdana tu apa?" Google je lah dulu. Faham? Tak susah pun kan? Korang je yang mengada-ngada bagai semua ni. Biasa je. Sumpah biasa je. Korang cuak lebih. Ya Allah. Mana ada susah. Mana ada susah. Contohlah soalan ni, soalan mana nak buat? Apa soalan dia? Nak try satu soalan ni lah. Ada tak kat sini yang best-best sikit? Ni macam best je. Soalan nombor 2 ni.
Mari tengok skrin. Saya zoom ke sikit. Alamak, rumah saya terbakar ke apa? Kenapa bunyi loceng? Bunyi loceng fire drill. Aduh, rumah terbakar ke? Kan seram kan, time lapse nampak terbakar ni. Kau dengar bunyi loceng tak? Dengar? Okey, dah. Okey. Dah 11.55. Kenapa? Nak keluar dulu, keluar lah. Tak kisahlah. Okey, tengok soalan ni. Sebuah kelas daripada 42 pelajar. Jika seorang pelajar dipilih secara random, kebarangkalian seorang pelajar itu memilih kasut saiz 5 ialah 2/7. Cari bilangan pelajar yang tak pakai kasut saiz 5. Allahu Akbar. Ada orang bila baca tu dia faham apa nak buat. Ada orang bila baca tu apa benda dia nak ni. Tak faham langsung lah. Ini cara terbaik nak menang. Nak menang soalan yang melibatkan kebarangkalian ni ialah korang kena tahu dia punya karakter dia, punya variable, dia punya watak dia. Dia cerita pasal orang yang memakai kasut saiz 5. Kalau pakai kasut saiz 5, lawan dia apa? Dia kena ada lawan dia. Kalau laki, perempuan. Kalau apa, boy, girl, man, woman, male, female. Kalau kata memakai, lawan dia lah tak pakai. So, cara kami kat MC Plus ni, kami suka buat kotak macam ni. Tengok baik. So, yang ni saya buat yang right ni yang pakai kasut saiz 5. Yang pangkal ni ialah yang tak pakai kasut saiz 5. Belah atas ni ialah belah total. Total tu ialah jumlah. Belah bawah ni ialah probability, belah kebarangkalian. Dia punya position dia. Saya bacakan. Dia kata sini lah sebuah kelas terdiri daripada 42 pelajar. 42 tu siapa? Yang pakai ke tak pakai? Fikir sikit. 42 tu yang pakai ke tak pakai? Kedua-dua. Ya betul, dua-dua. So jangan letak kat sini. Letak kat sini. Maknanya pakai ke tak pakai ada 42 orang. Okay, lagi saya baca lagi ayat dia. Yang pakai kasut saiz 5 ialah 2/7. So kena letak 2/7. Dekat mana letak 2/7? Yang pakai ke tak pakai? Yang memakai. So letaklah 2/7 tu dekat sini tuan-tuan dan puan. Sebab kawasan bawah tu ialah kebarangkalian. Dan soalan tanya sini, cari bilangan yang tidak memakai kasut saiz 5. Senang. Senang sangat. Kalau 2/7, pelengkap dia ialah 5/7. Kenapa? Sebab semua tahu kalau 2/7, pelengkap dia adalah 5/7. Kenapa? Bila awak tambahkan dapatlah 2 tambah 5, dapatlah 7/7. Kan dah lengkap? Kalau 6/9, berapa pelengkap dia? 3/9. Kenapa? 6 tambah 3. Kan dapat 9/9. Kan dah lengkap? Itu namanya pelengkap. So dapatlah 5/7. So cara main dia kat sini senang yang amat. Kena tahu hak aja. Dia macam ni, di game dia macam ni. 2 ni yang tak pakai punya. Yang pakai punya. Yang 5 pula, yang tak pakai pula. Habis tu yang 7 ni siapa punya? Yang 7 tu ialah total lah sebab dia per. Dia per, dua-dua punya. So fikir sikit je, 7 kali berapa dapat 42? 7 kali berapa dapat 42? Kalikan dengan 6. Atau darab pun boleh sebenarnya. Bila darab 6, ini pun darabkan dengan 6. 5 darab 6, dapatlah 30. Macam awak buat ni, 5/7 darabkan dengan 42. Macam gitu. Dapatlah 30 orang. So jawapan dia ialah 30 orang. Macam gitu. Okay, so ni sedikit sebanyak sejam yang pertama ilmu free. Nanti nak buat lagi, jangan risau. Nanti nak buat lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Korang doa-doakanlah. Ada rezeki, insyaAllah mesti buat lagi punya. Kan? Boleh? Yang penting sekarang ni, daripada mula tadi, korang perasan, kenapa korang boleh faham ni ialah mindset korang dah bersih. Awak jangan cakap sebab saya pandaikan korang. Mana ada istilah cikgu tu boleh pandaikan, cikgu tu boleh pandaikan. Tak. Dia istilah dia ialah korang punya mindset dengan hati tu bersih ke tak bersih. Itu je. Awak cakap saya pandaikan awak? No. Mana saya pandaikan awak? Kau ingat aku apa? Nabi ke apa? Tak pun. Tak ada. Bukan saya malaikat. Tidak pun. Awak yang betulkan diri sendiri awak. Faham? Faham saya? So, bila awak ada mindset yang bersih, awak masuk tu, niat. Nawai tu awak tu kena betul. Kalau niat awak betul, awak cakaplah subjek apa pun lah. Batang lah. Awak jangan cakap, cikgu ni pandaikan awak, cikgu ni pandaikan awak. Tidak. The reason why is, masa awak masuklah cikgu tu, awak dah bersihkan. Okay, cikgu ni nak ajar apa? Oh, dia nak ajar ni. Okay, boleh, nak terimalah. Okay lah, nak terimalah. Awak dah niat. Sebab itulah, penting niat tu. Macam awak puasa. Macam tu. Okay guys, itu saja daripada saya yang student asrama yang nak bergerak ke asrama. Saya ucapkan all the best untuk korang punya new norm yang baru ni, ke fitrah yang asal, ke dunia kamu yang asal.
Tolong satu benda permintaan saya dari pihak saya sendiri dan juga pihak MC Plus, tolong pandai bezakan dua benda, iaitu dunia maya dan juga dunia reality. Awak bakal masuk balik ke dunia reality dan jangan comparekan kami. Saya harapnya benda ni tak jadi dekat dunia sekolah yang mana alamak, belajar dengan cikgu MC Plus lebih faham lah, kat sekolah ni tak faham lah, pening lah. Jangan macam tu. Kita ada dunia reality dan juga dunia maya. Saya ialah dunia maya awak dekat skrin awak sekarang ni, yang mana kita semua lain-lain. Awak kena sentiasa bagi peluang kat cikgu tu. Cikgu tu takkan jadi cikgu kat depan tu kalau dia tak layak jadi cikgu. So guys, bagi dia peluang. Dia perlukan masa. Macam sama macam saya bagi peluang kat awak tadi tu. Saya bagi awak peluang kan? Bagi peluang yang sama kat cikgu awak kat sekolah nanti. Faham semua orang? So terima kasih banyak-banyak guys. Itu saja daripada saya. Terima kasih join saya. Nota ni nak ke? Saya nak hantar kat siapa Nak ke benda ni? Ada apa sangat pun? Mau nak tulisan saya ni? Saya hantar dalam grup saya lah. Saya dah grup yang Telegram saya sendiri. Okay? Terima kasih banyak-banyak. Saya terus hantar ke grup. Assalamualaikum. Peace people. Saya lapar lah. Saya nak makan ikan patin hari ni. Dah. Assalamualaikum guys. Terima kasih banyak-banyak. Oi. Acum.